Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 2. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu semua buka buku teks, muka surat 14. Okey, di muka surat 14. Okey, tajuk kita pada hari ini ataupun topik kita pada hari ini adalah 1.4 Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman. Okey, maksudnya di sini ialah Kerajaan Alam Melayu ini telah wujud sezaman dengan kerajaan-kerajaan lain di dunia. Okey, Kerajaan Alam Melayu telah wujud pada abad pertama lagi. Pada abad pertama, kemunculan Kerajaan Funan sezaman dengan Empayar Rom, Empayar Parsi dan Empayar Khurasan dan dinasti Han. Okey, kita tengok satu persatu kerajaan yang wujud pada abad pertama. Okey, yang pertama ialah Empayar Rom. Okey, Empayar Rom ni terletak di sebelah selatan Eropah dan juga sebelah utara Afrika dan sedikit di bahagian Asia Barat. Okey, antara binaan teragung di Empayar Rom ialah Colosseum di Rom. Okey, kemudian empayar kedua ialah Empayar Parsi. Okey, Empayar Parsi ini juga terletak di Asia Barat yang terdiri sekarang ini membentuk negara seperti Iran dan Iraq. Okey, seterusnya ialah Empayar Khurasan. Empayar Khurasan ini terletak di sebelah sekarang ini membentuk negara seperti Pakistan dan Afghanistan. Okey, negara-negara di Asia Tengah. Kemudian adanya dinasti Han. Okey, dinasti Han ni terletak di sekarang ni terletak di negara China. Okey, itu kerajaan-kerajaan yang wujud pada abad pertama. Okey, dan kerajaan di alam Melayu ialah Kerajaan Funan. Okey, Kerajaan Funan ini membentuk negara seperti Vietnam, Kemboja dan Thailand pada hari ini. Okey, antara binaan teragung Kerajaan Funan ialah Tapak Bandar Oyo. Okey, seterusnya kita tengok kerajaan pada yang wujud pada abad ke-9. Okey, pada abad ke-9 Kerajaan Champa, Sriwijaya dan Angkor sezaman dengan Kerajaan Abbasiyah, Empayar Byzantine, dinasti Tang dan Kerajaan Chola. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, Empayar Byzantine yang terletak di bahagian selatan Eropah dan juga Asia Barat. Antara binaan teragung Empayar Byzantine ialah Hagia Sophia. Okey, kemudian Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni terletak di Asia Barat seperti negara Semenanjung Arab, negara seperti Iran, Iraq dan bahagian utara Afrika. Kemudian kita ada Kerajaan Chola. Kerajaan Chola ni terletak di selatan benua India ataupun tanah besar India dan membentuk inilah Kerajaan Sri Lanka dan sebahagian daripada India. Kemudian kita ada dinasti Tang. Dinasti Tang ni menggantikan dinasti Hang yang kita tengok sebelum ini. Okey, dinasti Tang, binaan agung dia ialah Pagoda Zumeng. Kemudian Kerajaan Alam Melayu yang
wujud pada abad ke-9 ialah seperti kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni terletak di membentuk negara seperti Kemboja dan Thailand pada hari ini. Antara binaan yang terkenal dalam kerajaan Angkor ialah Angkor Wat. Kemudian kita ada kerajaan Champar. Kerajaan Champar, binaan agung dia ialah Menara Chang di Ming Song. Dan kemudian kita ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni berpusat di Kepulauan Sumatera dan sebahagian daripada Pulau Jawa, semenanjung Tanah Melayu, kemudian sedikit di bahagian Borneo. Okey, binaan agung kerajaan Sriwijaya ialah Candi Bahar. Okey, kemudian pada abad ke-14, kita ada kerajaan yang sezaman ialah seperti kerajaan Champar, Angkor dan Majapahit. Manakala kerajaan luar yang sezaman ialah Monggol, kerajaan Turki Ottomania dan Kesultanan Delhi. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kerajaan Turki Ottomania yang terletak di selatan benua Eropah, yang sekarang ini pun membentuk negara Turki. Kemudian kita ada Empire Monggol. Okey, Empire Monggol ni sebuah empire yang agak besar. Okey, dia terletak di sebelah timur benua Asia dan dia berakhir di sebelah barat benua Asia. Okey, dia membentuk hampir keseluruhan tanah besar Asia, membentuk kerajaan Empire Monggol. Okey. Kemudian kita ada Kesultanan Delhi yang terletak di sekarang ini sebahagian daripada negara India. Okey, antara binaan agung Kesultanan Delhi ialah Qutb Minar. Kemudian kerajaan-kerajaan di alam Melayu yang wujud pada masa tersebut ialah kerajaan Angkor. Okey, kerajaan Angkor masih lagi wujud pada abad ke-14. Dia wujud daripada abad ke-19, masih bertahan pada abad ke-14. Kemudian wujud lagi kerajaan Champar. Okey, kerajaan Champar juga masih bertahan pada abad ke-19. Okey, kemudian ada satu lagi kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Majapahit, antara binaan agung dia ialah Gapura Banjang Ratu. Okey. Kemudian kita tengok ke surat seterusnya, muka surat 16, hubungan perdagangan. Okey. Kerajaan alam Melayu menjalankan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Okey, kedudukan yang strategik iaitu di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi mendorong pemerintah kerajaan alam Melayu menjalankan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Okey, kalau kita tengok pada peta, okey, ada alat panah yang berwarna, kita tengok sini. Ada alat panah yang berwarna biru, hijau dan jingga. Okey. Kalau yang berwarna biru ini ialah pedagang luar ke alam Melayu. Okey, semula. Okey, kalau kita tengok kerajaan ni bermula daripada semenanjung Arab, kemudian ke benua India, kemudian sampai ke alam Melayu. Itu laluan perdagangan luar daripada sebelah barat datang ke alam Melayu. Kemudian daripada sebelah timur, daripada Guangzhou, China, pedagang-pedagang
daripada luar datang berniaga di alam Melayu. Manakala warna hijau pula apa menunjukkan pedagang alam Melayu ke pelabuhan luar. Okey, selain daripada dikunjungi oleh pedagang-pedagang daripada luar, kerajaan alam Melayu juga berdagang ke luar daripada alam Melayu. Okey, sudah. Kemudian kita tengok ada yang berwarna jingga ni. Penerangan dia, barangan alam Melayu dibawa ke Rom. Okey, kerajaan barangan alam Melayu dibawa sehingga ke Rom. Okey, dia dibawa ke semenanjung Arab ke Rom. Okey, sebab pada masa tersebut tidak ada laluan untuk daripada Eropah hendak ke alam Melayu. Belum ada laluan. Okey, kemudian kita buka muka surat seterusnya, hubungan keagamaan. Hubungan keagamaan. Okey, hubungan keagamaan alam Melayu dengan kerajaan luar mendorong penyebaran agama seperti Hindu, Buddha dan Islam. Okey, kita tengok pengaruh agama Hindu di alam Melayu. Okey, terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu di alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang, tentera dan golongan Brahmi. Okey, antara bukti datangnya agama Hindu ke alam Melayu ialah penemuan artifak pengaruh Hindu di Lembah Bujang, Kedah. Kemudian kita tengok pengaruh agama Buddha. Okey, peranan Osaka, pemerintah Empayar Maurya menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Okey, ini gambar menunjukkan penemuan artifak pengaruh Buddha di Lembah Bujang, Kedah. Kemudian pengaruh agama Islam. Terdapat beberapa cara penyebaran agama Islam di alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang, pemerintah dan pendakwah. Okey, antara bukti wujudnya pengaruh agama Islam di alam Melayu ialah ukiran pengaruh Islam yang ditemukan di Berwas, Perak. Okey. Kemudian kita tengok pula muka surat seterusnya, muka surat 18. Okey, 18 membincangkan hubungan diplomatik kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar. Okey, kerajaan alam Melayu mengadakan hubungan diplomatik dengan sebuah kuasa, iaitu China. Okey, contoh dia, Funan telah menghantar utusan ke China pada abad ketiga. Tujuan dia ialah memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dia Viet. Kemudian Champar menghantar utusan ke China pada abad ketiga. Okey, tujuannya ialah memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China, iaitu Dia Viet. Kemudian Sriwijaya menghantar utusan pada abad ke-7 ke China untuk mendapat pengiktirafan dan memperkukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan. Kedah Tua menghantar utusan juga pada abad ke-7. Okey, tujuannya untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan. Kemudian kerajaan Angkor menghantar utusan pada abad ke-12 juga untuk tujuan persahabatan dan perdagangan. Manakala kerajaan Majapahit menghantar utusan ke China pada abad ke-14, tujuannya ialah untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Okey, kerajaan alam Melayu mengadakan hubungan diplomatik dengan China kerana pada masa tersebut China merupakan sebuah kerajaan yang kuat. Jadi hubungan persahabatan dengan China akan memberi keuntungan daripada segi perlindungan daripada pihak-pihak yang cuba mengganggu-gugat ataupun menyerang
kerajaan di alam Melayu. Okey, kita tengok buku surat seterusnya, buku surat 19. Hubungan perdagangan dengan hubungan diplomatik dengan negara India. Okey, antara kerajaan alam Melayu yang mempunyai hubungan diplomatik dengan India ialah Funan. Funan telah menghantar utusan ke India pada abad ketiga. Tujuan dia ialah memperkukuh hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Okey, seterusnya ialah Sriwijaya. Sriwijaya menghantar utusan pada abad ke-9. Tujuan dia ialah untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Angkor menghantar utusan ke India pada abad ke-12. Tujuan dia ialah hubungan persahabatan. Okey, kemudian ialah kerajaan Majapahit yang menghantar utusan ke India pada abad ke-14. Tujuan juga untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Okey, India juga merupakan salah sebuah kuasa besar pada ketika itu. Jadi itulah sedikit tentang hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang wujud pada zaman yang sama. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini, dan cikgu harap kamu semua dapat membuat nota ringkas dan dapat menjawab soalan yang telah ataupun akan cikgu berikan melalui modul ketiga nanti. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.